Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala boleh sama-sama kita berhimpun di dalam masjid sebagai tempat yang Allah Subhanahu wa taala kasih dan meredai. Jadi pada perjumpaan sekali ini insya-Allah kita nak mari sambung pula lah akan surah pentafsiran surah Abasa wa Tawalla. Kita telah cakap dah dulu iaitu tentang adanya Nabi SAW tu kena tegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kala Abdullah ibnu Ummil Maktum datang kepada dia nak berjumpa tanya hukum agama. Akan tetapi Rasulullah tu duk sibuk dengan pembesar-pembesar daripada Quraisy. Lalu Allah Subhanahu wa taala tegurlah Nabi, kata jangan buat perbuatan tu kerana Abdullah ni dia hendak kepada benda hak benar. Adapun orang hak munduk wi hati tu mereka tak ada nak kepada benda hak benar. Itu perjumpaan kesimpulan perjumpaan kali yang pertama. Kesimpulan kali yang kedua kita berjumpa, kita bercakap tentang masalah kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai mengingat, sebagai pengingatan bagi manusia lah yang ada di atas muka bumi ini, terutama kaum muslimin muslimat yang beriman dengan Allah taala dan kitab. Hari ini setelah daripada Tuhan ayat hatu tu masuklah sampai kepada ayat yang ke-17 daripada surah Abasa wa Tawalla. Tuhan telah firman kepada kita kata qutilal insanu ma akfarahu min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Jadi kalimah qutila di situ tu makna lagu mana? Maknanya Allah Subhanahu wa taala ni nak royak kepada kita dan Tuhan nak mencelakan bagi mereka yang mengingkarkan hari bangkit daripada mati. Mana kata mati itu apabila mati mereka ni tak percayalah. Kata nak hidup kelik tu. Lalu Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada kita kata qutilal insanu ma akfarahu. Kalimah qutila di sini maknanya lu'ina. Lu'ina bukan makna qutila makna dibunuh. Sebab itulah tafsir ni kita kena berguru. Jadi baiklah supaya kita tak salah faham tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalimah qutila di situ makna lu'ina. Makna dilaknat akan manusia. Apa laknat akan manusia? Lu'inal insan. Insan ni jenis daripada manusia. Jenis lagu mana? Jenis manusia yang tak beriman dengan apa? Dengan hari bangkitan. Tu makna qutilal insanu ma akfarahu. Jadi Tuhan nak tanya kepada kita lah sebagai manusia yang tak beriman tu. Kita orang beriman tak masuklah dalam ayat ni. Cuma kita tupai kata orang hak tak beriman ni perangai hak Tuhan dak royak tu lagu mana? Mudah-mudahan kita orang beriman dah ni jaga iman kita sehingga hari kiamat dia boleh jumpa dengan Tuhan dan selamat.
Lalu Tuhan kata kepada manusia, jenis manusia apa yang tak nak beriman kepada mati hidup balik ni, ia kata ma akfarahu. Sebab gapo menjadi kufur dengan Tuhan? Apa boleh mung tu jadi kufur dengan Allah Subhanahu wa taala? Kufur dengan gapo di situ? Iaitu kufur dengan kata apabila mati bangkit kelik ni mereka ni katalah mana? Mereka ni kata dengan perkataan yang Tuhan cerita dalam Quran daripada surah Al-Isra ayat yang ke-49. Tuhan kata wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida. Makna kata mereka itu, iaitu puak-puak Quraisy tu a idza kunna, apabila kita ni jadinya 'idhaman wa rufatan. 'Idham tulai yang hancur, tulai yang pahu, tulai yang tidak guna dah pada kacamata manusia tu. Lalu dia kata a inna lamab'uthun, adakah kita ni nak kena hidup semula, tulai tu nak hidup semula? Tuhan kata a inna lamab'uthuna khalqan jadida. Mana tulai ni nak jadi hidup kelik semula, jadi apa nama orang panggil kata jadi ada nyawa semula. Ia tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi Muhammad tu ayat kata mati tu hidup kelik. Apabila gitu, awak apanya puak-puak ni tak sia sangat kata mati hidup kelik? Kerana mereka ini ya buat perkara-perkara yang dia sendiri tu apabila hidup kelik ni rugi bagi dia. Sebagaimana kita telah belajar dengar daripada surah An-Nazi'at dan surah An-Naba. Jadi puak-puak ni hidup pe dia ni, ada dalam hidup pe dia bunuh membunuh, ada dalam hidup pe dia curi mencuri, ada dalam hidup pe zalim menzalim, ada dalam hidup pe dia makan hak orang tu, makan hak orang ni. Semua hidup pe dia ni perkara yang jadi diri dia tu mengambil hak orang lain belaka. Apabila Nabi SAW kata apabila mati tu hidup kelik, bukan hidup kelik dalam arti kata hidup seumpama ni, tak, iaitu hari balasan. Tu makna kata mati hidup kelik, hari pembalasan daripada manusia. Sebagaimana Tuhan kata liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Liyajziyallah, supaya Allah Subhanahu wa taala membalaskan kulla nafsin, akan tiap-tiap diri manusia bima kasabat, dengan apa yang dia itu usaha. Sama ada usaha molek ataupun usaha tak molek, semua Tuhan akan balas kepada seorang manusia yang buat amal perkara tersebut. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat banyak dalam masalah hisab. Hisab ni mana kira hitung. Apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh Tuhan hitung juga kalau kita kerja, apa yang kita buat, apa Tuhan larang, Tuhan akan hisab juga. Itu maknanya. Sebab itulah mereka ni duk bimbang, tak seh. Apabila jadi gitu, qadiyahnya, peradennya, masalahnya, mereka ni tak saya beriman kepada kata mati hidup kelik kerana ada hari balasan. Tuhan tanya dia. Tuhan tanya mereka ini, mereka musyrikun ni hak tak beriman dengan mati hidup kelik ni, sebab sebelah lagi itu tu ia beriman kata Tuhan jadikan dia. Puak-puak Quraisy ni dengan ijma' ulama Islam kita yang mentafsirkan ayat kata wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulun Allah. Siapa dia menjadikan langit bumi ni? Siapa dia menjadikan kamu? Nescaya mereka itu jawab dengan penuh mulut kata Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia ada juzuk daripada pegangi hak tu, lalu Tuhan tanya ya ayat lek belakang tu. Tuhan tanya ayat yang lek belakang tadi tu. Ayat mana? Min ayyi syai'in khalaqahu, daripada apakah? Syai' makna kata daripada apakah? Khalaqahu ai khalaqal insan, daripada jenis manakah manusia ni boleh duk jalan ngok di atas muka bumi ni? Manusia ni daripada jenis mana yang Allah Taala jadikan dia?
Supaya nak mengingati orang-orang Quraisy ni kata tadi yang mung berimej kata mung tu apabila aku tanya mung pia menjadikan diri mung kata Allah, tiba-tiba sini ni tuai tula juga yang royak. Allah Taala yang mung berimej tu juga royak. Mung tak saya nak percaya. Lalu Tuhan bakit sini. Min ayyi syai'in khalaqah. Daripada apa jenis manusia itu dijadikan. Lalu Tuhan jawab, cara kita nak faham hukum agama kepada manusia, kita kena buat soalan, kama kita jawab. Kama ni kita jawab. Umpama ni. Umpama mana? Umpama ni. Umpama kata min nutfatin khalaqahu faqaddarahu. Coba kita tengok situ. Min nutfatin, daripada nutfah. Gapo makna nutfah? Nutfah ni salah satu daripada titik air mani itulah. Air mani yang keluar daripada sulbi orang lelaki yang masuk di rahim orang perempuan. Tak kalau dia tubik tadi tu daripada sulbi orang lelaki masuk dalam rahim orang perempuan ni, katanya ulama daripada ulama-ulama Islam, orang panggil ulama sains, ulama witiasat hak Islam dan hak orang kafir, orang kata satu ekor saja, hak juta-juta ekor tadi masuk dalam rahim tadi tu, nak temuhnya telur orang perempuan tu nak menjadikan manusia tu seekor saja. Hak lain tu jadi mati pergi habis. Itu perkara yang ittifaq di kalangan. Ittifaq ni mana senapak ke di antara orang berimej dan orang tak berimej. Min nutfatin khalaqahu, daripada nutfah ni lah Allah Taala jadikan akan manusia al-insan tadi tu. Faqaddarahu, dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Gapo mana takdir di sini? Nabi SAW jawab dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abdullah ibni Mas'ud. Nabi kata SAW, qaddarahu ni mana takdirkan. Kita ayat dah qada, makna hak daripada tak ada nak ada. Apabila ada ni setara mana? Masa dia, tubuh badan dia, gapo nama ni? Qaddarahu. Tu makna qaddarahu di sini. Mari kita tengok Rasulullah makna lagu mana. Rasulullah makna kata inna ahadakum, sesungguhnya salah satu daripada puak kita ni, semua manusia ni, yujma' khalquhu fi batni ummihi 40 yauman. Coba kita tengok hadis Nabi ni, Nabi kecek belum daripada bomo doktor nak kaji lagi, kata kejadian manusia ni 40 hari ya jadi begini, 40 hari ya jadi begini, 40 hari ya jadi begini. Jadi kita perhati molek pada hadis hak Nabi hak besar ni lagi kita ambil pendapat ulama masyarah. Hadis ni Imam Nawawi wa dalam kitab Arba'in hadis yang keempat. Kalau siapa dia nak rajak situlah mudah. Nak cari dalam Sahih Bukhari Muslim ni banyak. Nah, jadi Rasulullah kata inna ahadakum, sesungguhnya salah satu daripada puak kita ni manusia ni yujma' khalquhu fi batni ummihi 40 yauman. Makna kata kita ni apabila air mani tadi tu masuk di dalam perut ibu kita, ya duk 40 hari. 40 hari ni apa? Nutfah. Jadi duk jadi air gitu. Jadi duk ada air duk gitu. Tu maknanya gitu. Summa yakuna alaqatan mithla dhalik. Lepas daripada dia jadi air tu, dia tukarkan keadaan air tadi tu jadi darah kena beku sikit. Dalam masa bila? 40 hari juga. 40 hari jadi 80. Summa yakunu mudratan mithla dhalik. Kemudian dijadikan sekotol daging. Daripada darah yang beku tu jadi daging. Ya Allah, coba kita perhati tengok. Apabila jadi daging ni mithla dhalik 40 hari juga. Summa, kemudian belum pada Nabi nak ayat ni, orang Amerika, doktor besar. Doktor ni makna kata orang buat kajian lah dalam masalah ni masalah kejadian manusia. Lalu dia kaji, ambil hadis ni pergi kaji supaya kedak Muhammad royak dengan ilmu hak bomoh hak sekarang. Didapati satu persatu 120 hari tadi tu supaya dengan Rasulullah royak. Lalu ulama Islam ni dengar daripada dia yang duk kaji-kaji itu, bagaimanakah kita tak ada pelik lah darah beku jadinya daging, akan tetapi hak peliknya tulang yang masuk di dalam daging tadi tu tulang tu heboh di dalam daging tadi. Lalu ulama Amerika ni orang tak berimej, dia kata huna
Allahu Azza wa Jal. Di sini Allahu Jalla Jalaluh, Jalla Sya'nuhu wa taqaddasat asma'uh. Tu sini Allah Subhanahu wa taala, kita siapa buat kita. Ni nak ayat kepada kita kata hak Rasulullah rakyat ni benar. Lalu Tuhan kata kepada kita dalam ayat suratul Kahfi, akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Akafarta, adakah kita ni nak kufur dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita daripada setitik air mani tadi itu, kemudian Tuhan jadikan kita ni keluar tubik daripada perut ibu kita? Kita nak kufurkah dengan Allah Subhanahu wa taala yang jadikan kita umpama tu? Akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinnahu Allah, akan tetapi Tuhan yang menjadikan kita nama apa? Nama Allah. La usyriku bi rabbi ahada, kita tak boleh nak menyengutu Allah Subhanahu wa taala walaupun seorang mana-mana pun tak boleh. Tu Tuhan kita, itu Allah Subhanahu wa taala yang kita beriman dengan dia. Nabi rakyat ni hadis sahih muttafaqun alaih di antara Bukhari Muslim. Bomo apa katalah ni juga. Nabi ambil ilmu mana? Di mana Rasulullah kita ambil ilmu? Kalau dalam bahasa ngaji orang panggil i'jaz al-ilmi. I'jaz benda kepelak yang Nabi rakyat betul molek dengan witiasa. Ni perkara hak yang kita nak tahu. Kemudian Rasulullah kata summa yursilu ilaihi malakun. Kemudian Tuhan serah, makna Tuhan hantar kepada diri manusia yang ada di dalam tubuh mak dia, oleh perut mak dia tu malaikat. Malaikat mana? Malaikat kata summa yursalu ilaihi malaku fayanfukhu fihi ruh. Hari 142 hari, makna kata 120 hari tu hari malaikat tiup ruh masuk dalam tu. Sebab itulah katanya ulama, apabila orang nak buat tang, nak buat gapo ni, walaupun haram kita nak buat lagu tu. Ya, kita nak buat tang ni tak boleh. Orang Islam kita nak pergi petam tang ni medan. Qala subhanahu wa ta'ala wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Tak boleh kita membunuhkan anak kita kerana kita takut pada fakir miskin. La, tak boleh. Kita ni kena yakin Tuhan yang merezekikan kita. Akan tetapi kalau jadi mudarat bagi perut ibu, bomo tahu kata kalau anak tubik mari ni ibu mu tak sihat gini-gini, pas nak buat tubik anak tu kena belum daripada 120 hari. Belum daripada tiup roh masuk. Kalau tiup roh masuk dengan ijma' ulama kita tak boleh. Sebab apa? Kira tak bunuh seorang yang manusia. Seorang manusia kena bunuh tak boleh. Kita tak boleh. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Tak boleh kita bunuh orang. Itu maknanya. Kemudian wa yu'mar, ya Allah, hari 120 hari budak duduk dalam perut tu dibubuh roh dalam tu. Kemudian disuruh ke apa? Bi arba'i kalimat. Bi arba'i kalimat. Ada 4 perkara hak tu suruh. Gana? Rizki dia. Kalau bahasa Arab kasrah ra, rizki mana rezeki dia tu. Dan ajalihi, bila dia nak mati tak sabar bimbang. Tuhan tanda siap dah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Tidak mati seorang diri mana-mana malaikat dengan kehendak Tuhan, izinnya Tuhan, kitab yang telah catat mai siap dah. Mana siap-siap dah. Hari yang ke 120 hari itu tu siap-siap dah. Rizqihi wa ajalihi, kemudian syaqi au sa'id. Makna kata dia ni nak bahagia ataupun tak bahagia, Tuhan tahu siap dah. Dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala Tuhan tahu dah, kata kita ni nak pergi neraka ke nak pergi syurga, Tuhan tahu dah. Lalu Rasulullah dikena tanya, kata falimadzal amal ya Rasulullah, pak kenapakah kita kena amal wahai Rasulullah? Sedangkan Tuhan tahu dah kata kita nak pergi ke syurga ke pergi pada neraka. Rasulullah kata i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah wahai manusia, tiap-tiap orang tu yang mudah amalan dia. Kalau dia ahli syurga, yang mudah nak buat amalan ahli syurga. Kalau dia ahli neraka, nasallahu taala as-salama wal afiyah, yang mudah nak buat kerja ahli neraka. Tu maknanya. Hak kita dah baca dalam Quran, kita dengar tu itu imam kata fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa dia yang beri derma berapa nama kebaik ke berapa nama, Tuhan akan mudah jalan bagi dia. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kalaulah kita ni nak paling daripada ajaran Allah, tak saya beriman dengan Allah, jalan nak gini aku Tuhan mudah bagi dia. Itu makna kata kita ni
Kita ni orang yang beriman ni, insya-Allah kita hidup di atas iman, hidup di atas amal, kita akan mati di atas iman, di atas amal dan dibangkit di atas itu juga. Tak kena ada bimbang gapo. Baik. Wa amalihi, dan amalan yasa lagi. Kamari kita mai tengok. Tu makna kata min nutfatin khalaqahu faqaddara. Rasulullah mari tafsir kata qaddarahu bakara. Rezeki dia, ajal dia, amalan dia, dia nak bahagia ke nak tak bahagia, bahagia ni nak masuk syurga ke masuk neraka tu tahu belaka dah. Itu makna manusia kita ni. Manusia ni lah hakikat manusia. Habis itu. Summa sabila yassarahu. Kemudian summa sabila yassarahu makna gana pula. Kemudian setelah daripada tu Tuhan tunjukkan jalan untuk nak mudahkan. Ulama ada dua pendapat di sini. Pendapat yang mula-mula summa sabila yassarah, makna Tuhan ni asal budak tu kepala dia duduk ke atas, duduk ke sini, atas sini. Duduk di atas ni. Lalu dekat dia nak tubik daripada perut ibu dia, Tuhan balikkan pusing dia tu kepala duduk bawah dekat dengan perut. Tepat yang nak keluarkan budak tubik waktu turun ke kepala. Tu makna kata summa sabila yassarah. Allahu jalla sya'nuhu wa taqaddasat asma'uh yang membuat ni. Bukan makna jadi dengan biasa, bukan. Yang kedua, summa sabila yassarah, makna kata Tuhan tunjukkan jalan bagi orang yang nak beriman kepada jalan syurga, Tuhan tunjuk juga. Dan Tuhan juga tunjuk jalan kepada orang nak pergi jalan neraka pun Tuhan tunjuk juga. Sebab itulah Tuhan kata inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna hadaina, sesungguhnya kami menghidayah. Tunjuk mana? Sabil kepada syakiran, iaitu puak-puak ahli syurga, wa imma kafura, iaitu jalannya kepada puak ahli neraka. Sebab tu kita ni tubik daripada perut ibu kita, kita kena ada apa? Kena ada apa nama bahasa Arab panggil yas'a, kena usaha. Kena usaha. Tu makna kata summa sabila yassarah. Lepas daripada tu, manusia ya Allah Taala jadikan semua. Inilah kita, ni manusia kita. Kita kacau duk nak setara mana dunia, hakikat manusia ni. Summa amatahu fa akbarahu. Kemudian lepas daripada Tuhan jadikan kita mari duk atas muka bumi ni, orang ni laki, orang ni perempuan, orang ni pakir, orang ni miskin, orang ni pangkat tinggi, orang ni pangkat rendah, orang ni mewah harta dia, orang ni tak ada mewah harta dia, orang ni gitu, orang ni gini. Lepas tu summa amatahu, kena mati belakang. Summa amatahu, kemudian Tuhan mematikan. Dia yang memati Allah. Yang memati Allah Subhanahu wa taala. Ayat tak ada belaga. Tuhan kata qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Qul, kata olehmu ya Muhammad, qul yatawaffakum, yang mematikan kamu malakul maut. Malakul maut ni, ayat ni Tuhan kata malakul maut yang mematikan kita. Ayat satu lagi Tuhan kata Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah Taala yang mematikan. Lalu nampak ayat Quran ni ada belawai di antara ni. Hak ni ayat atas malakul maut yang mati, hak ni ayat atas Allah Subhanahu Wa Taala mati. Bagaimana kita nak faham? Fahamnya gini. Para ulama semua ahli tafsir ayat kita gini. Ayat kata mana? Makna kata malakul maut orang yang buat kerja. Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kepada malakul maut. Ayat satu lagi mai tafsir kata wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Tak mati seorang mana-mana illa bi idznillah, malaikat dengan kehendak Tuhan. Lalu orang buat kerja tu pia malakul maut. Ya orang mati akhir sekali daripada sunat yang kekal siuk ni, ya hak mati akhir sekali. Kita ayat dah, ya apabila kena dicabut mati nyawa dia oleh Allah Taala sendiri. Dia kata kalau aku tahu kata sakit ni, sakit mati umpama ning ni, nascaya aku tak kerja makam dek sini. Nak ayat kata Allahumma hawwin alaina sakaratil maut ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahlah, jangan susah apabila kita nak mati ni. Nak mati jadi mudah, istighfar banyak. Faman lazima istighfar, siapa dia istighfar banyak, nascaya mati dia tu mudah, tak penat. Tapi kalulah tak ada modal tu payah sikit. Payah sikit. Nah, kita kira orang mengajar, orang mendengar, kita kena ambil ibrah belaka di sini. Summa amatahu fa akbarahu.
Tuhan wari fa akbarahu, wari dengan fa ta'qib. Sebab tu sining hukum tu baik kata apabila orang Islam kita mati, sehari semalam jangan lebih. Tak boleh kita taruh lebih daripada sehari semalam. Mana kata tak boleh nak pergi buat orang kafir lah. Orang kafir ni taruh berapa hari cheat, formalin masuk, tak sewi hacur, tak sewi gapo, kita orang Islam tak boleh. Kita nak taruh lalu. Hak molek sekali takkid kata yang mati sungguh cepat kan mayat tadi. Kalau ia daripada ahli khair, ahli molek, ia akan dapat nikmat yang bergembira banyak. Kalau ia orang tak molek, nasallahu taala salam wal afiyah, kita buat turunlah dia daripada kampung kita, waktu tubik daripada rumah kita. Itu apa yang kata perkara yang Tuhan tak kena. Kita pergi taruh tempat dia iaitu makbarah. Tu makna summa amatahu fa akbarah. Banyak ni ya manusia. Kacau secara mana pun, tapi duduk dalam dunia kena ambil dengan asbab. Hak tu cerak dah. Tetapi jangan kita balah dalam dunia ni. Jangan kita cocoh mencocoh, jangan kita berdeki mendeki, jangan kita tuduh menuduh, jangan kita bunuh membunuh, jangan kita zalim menzalim. Akhir sekali gani hak jumpa dengan kita. Summa amatahu fa akbarah. Lepas daripada tu ayat kita, summa idza syaa'a ansyarah. Ya Allah, lepas daripada ni semua hak tadi tu min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa akbarah. Tiga perkara ni orang Islam dan orang bukan Islam beriman belaka. Tetapi hak tak jadi muskilah dengan orang musyrikun, thumma idza syaa'a ansyarah. Apabila Allah Subhanahu wa taala kemudian apabila Tuhan kanak ansyarahu, maknanya ansyarah hidup klik semula. Apa boleh hidup klik semula? Sini ya tak sin. Orang musyrikun tak sin sini. Sebab tadi, sebab perkara-perkara yang kita sebut tadi tu ya buat kerja belaka. Terutama orang Yahud tak sin dengan ayat ni. Walaupun ia beriman dengan mati hidup klik, tapi orang Yahud ni ia tak sin kata jumpa hari pesen-pesen ni ia tak sin. Sampai ke setengah-setengah tu ayat Al-Quran kata wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Mereka itu didapati kata sungguh-sungguh nak hidup. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Nak sampai ke umur tu 1000 tahun. Seumpama kaum Nabi Nuh dulu. Nabi kita tak sampai. Nabi kita ni tak lebih daripada sekorong. Nabi raya tak lebih pada sekorong. Pada lebih tu satu barakat yang Tuhan beri. Tetapi golek ke tak lebih pada satu korong. Satu korong ni mana 100 tahun. Tak lebih. Sebab itulah kita watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sipai taruh molek nah takwa kita kepada Allah Taala tu. Apa Tuhan suruh, apa Tuhan larang, kita jaga. Hak Tuhan suruh lah kita buat, hak Tuhan larang tu kita berjauh. Tu maknanya at-taqwa. Baik. Summa idza syaa'a. Kalimah idza ni gapo makna? Syarat. Apabila syaa'a, gapo makna syaa'a? Kanak kita Tuhan. Ansyarahu, gapo makna ansyarah? Timur semula, hidup semula, bakit semula. Tu mana ansyarahu, ai ansyaral insan. Manusia tu dihidup klik semula. Lalu orang musyrikun dia takut tak boleh terima sini. Apabila orang musyrikun tak boleh nak terima, Allah Taala buat kan? Tuhan buat kan kepada orang mereka ini. Tuhan mana ayat kita sini. Kita boleh tupai rati ilmu hak ia dok jadi tu, kita boleh ambil ilmu hak Tuhan dok nak ayat tu. Tuhan kata kalla lamma yaqdi ma amarahu. Ayat di sini panggil jumlah mu'taridah untuk nak masukkan, bukan sakut dengan depan, sakut dengan belakang, tetapi ia nak masukkan. Masukkan lagu mana? Katanya para alim ulama kita di sini, ia kata belum lagi manusia tu tunai apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah dengan cara molek. Sungguh kita tak sama supaya orang ngaji, orang mengajar supaya hak Tuhan suruh ni kita buat tak sempurna lagi. Kita buat panggil, kalau bahasa Arab panggil taksir. Ada taksir. Tuhan suruh kita buat, tapi kita buat dah, tapi buat tak sempurna. Tu makna kata kalla lamma yaqdi ma amarahu. Kita tak sempurna lagi kerja apa hak Tuhan suruh kita, tak sempurna. Kita kena duk tengok situ. Sebab itulah guru kami dia kata kepada anak-anak murid dia lah, anak murid dia ni dia biasanya kata tak ada duk mengaji lagu mana ilmu akhlak ni, dia kata kita ni sempurna dah. Lalu
Ulama yang tanya, sempurna mung tu ambil pia jadi aidon, makna kata jadi qudwah, ambil pia. Adakah mung tu sempurna seumpama Abu Bakar? Dia kata tak. Adakah mung sempurna seumpama Sayyidina Umar? Dia kata tak. Adakah mung sempurna seumpama Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan ila akhiril ayah, ila akhiril as-sahabah, sehingga akhir sahabat? Tak belaka. Pas mu ambil siapa jadi kedua bagi mung? Kita nak tengok sempurna mereka. Sebab itulah Ibnu Mas'ud dia kata, man istanna falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Kalau siapa yang nak ambil qudwah, tengok orang mati dah. Pia haula'i ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kumpulan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka itu adalah qudwah. Kalau kita dah ambil orang hidup ni, hari ni ya nampak gini, esok boleh jadi kok lain. Sebab hati manusia ni, ya Allah, Tuhan punya tahulah terbalik. Hati tak dinamakan hati, malaikat balik. Makna kena? La yusamma qalbu qalban illa wa yuqallibuhu. Tak dinamakan hati itu hati sebab malaikat dia duduk terbalik. Balik mana kena? Hari ni gini, esok gitu. Hatta Rasulullah sehingga Nabi SAW afdalul khalqi ala al-itlaq, semulia-mulia makhluk di atas semua, doa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Tuhan aku minta pohon kepadamu, tetapkan hati aku di atas iman dan di atas ketaatan. Itu pia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak kita ni dia maksudnya. Lepas daripada tu ni Tuhan nak royak bagi orang yang tak sena beriman, kata mati hidup kelik ni tepat dia. Mana? Falyanzuril insanu ila ta'amihi. Falyanzur, maka hendaklah mu tu tilik, perhati manusia ni ila ta'amihi, kepada makan ni dia. Manusia kita boleh duk tak kalau tak makan ni? Tak boleh. Tak sadar buatlah supaya malaikat yang tak makan tak minum. Kita manusia ni lalah mana kena makan. Baik. Kalau gitu Tuhan suruh kita tengok pada makan ni ada depan kita. Buat apa Tuhan tengok makan ni? Buat apa kat mana? Supaya Tuhan nak royak kata, hak aku nak royak ni, hak mung dah beriman tu hak tula-tula hak mu bakit bahang tu. Mung tak percaya kata mati hidup kelik, aku nak hajar mung kata, jom mung tengok kepada makan ni mung. Makan ni mung lagu mana ya Allah? Ni Tuhan nak royak. Anna sababna al-ma'a sabbah. Anna, sesungguhnya kami Allah, sababna makna menurunkan hujan. Mak di situ bermakna matar. Mak di sini makna matar, makna hujan. Sabba sebagai turun. Allahu akbar. Kita dok tengok hujan dok turun tu kerja Allah Subhanahu wa taala. Wallahu allazi arsala ar-riyaha fatusiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayit. Allah Subhanahu wa taala yang menghantarkan awan mari kepada bumi yang kering, tidak ada air. Kama dia Tuhan izin kepada awan tadi itu turunkan hujan. Kerja Allah Subhanahu wa taala, bukan kerja orang tu, kerja orang ni. Walaupun kita duduk dalam negeri Thailand ni, raja kita buat fontiam gapo pun dia kena guna awan. Kalau tak ada awan langsung dia nak buat apa tak boleh juga. Dia kena guna beheh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada jadi belaga gapo hak Tuhan raya. Anna sababnal ma'a sabba. Dua pendapat ulama sini. Mak di sini yang pertama makna kan? Makna mak matar, makna air hujan. Yang kedua mak di situ makna air mani. Allah Ta'ala air mani, air hujan jenis daripada air belaka. Sebab itulah Tuhan kata waja'alna likulli syai'in waja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin afala tadhakkarun. Allah Ta'ala jadikan daripada air itu tu boleh nak hidupkan muka tu muka ni. Orang kita takat makan ni, putus makan ni, nasi ke apa nama, boleh duk lagi. Tapi kalau putus air, mati. Ini perkara nak kita boleh tahu. Ni Tuhan nak bakit kita tahu. Ya Allah, cuba kita perhati molek di ayat Allah Subhanahu wa taala tu. Baik. Kemudian Tuhan kata lagi, summa. Cuba kita perhati. Ni orang musyrikun ni dan orang tak beriman, al-malahidah. Malahidah ni orang tak beriman dengan Tuhan langsung. Fuak patisit, percaya bahasa Sia kata. Bang malahidah dalam bahasa Arab. Summa syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian Allah Ta'ala mempecahkan. Pecah mana-mana. Seumpama kita dok tengok bombing tadi tu yang kering,
kemudian kita tengok berlepas daripada hujan tu turun di atas dia, turun di atas bumi ni, dia pecah bumi tadi tu, tubik upuk ke pahang ke ni, tu makna kata summa syaqaqnal arda, bumi tanah. Arda di sini bermakna turab, tanah. Syaqqa sebagai pecahan. Pecah sungguh. Cuba kita tanam butir-butir gapo dalam lubang gapo-gapo, boleh 2 3 4 hari dah jiru air pecah tubik mari tanah tadi tu. Hak ni kita boleh tengok mata kepala kita, ya Allah. Tapi orang musyrikun tak ada ambil ibrah. Tak pandai duk nak pakai umur, nak duk le dunia tapi tak pandai nak pakai umur. Sebab itulah jadi tak selamat tu. Fa ambatna fiha habba. Tengok. Fa'ambatna, lepas daripada pecah molek dah tu bumi, fa'ambatna, kami menghidupkan fiha ay fil ardi habba. Gapo habban ni kata para ulama mana bahan ni mana gapo ni bahasa siap panggil malet pan put, mana kata benih daripada benih makan ni gapo tu mana fa'ambatna fiha habban. Tu mana. Lepas tu gapo kata habban di sini? Cuba kita perhati hak tu herayak dulu. Mari kita lipat balik. Wa'inaban wa qadbah. Wa'inaban ni, ainab ni kita kena dah, angun. Ainab ni mana buah tu lah, buah apa panggil? Buah jabik pak kita tak? Ada seorang doktor. Buah jabik ni Tuhan sebut sini ni pedah banyak. Ada seorang doktor yang dok kaji masalah penyakit. Ada orang putih, ya tu doktor juga. Mana bomo, doktor ni bomo lah. Pet. Ia jadi penyakit maring. Afanallahu wa iyyakum ajma'in min hadhil amrad. Minta Tuhan jauh daripada itu penyakit. Ia jadi penyakit gapo? Penyakit maring. Orang panggil saratan bahasa Arab. Lalu doktor seorang ini ia dok kaji tentang buah zabit. Gapo kata pedah buah zabit kepada diri manusia sehingga Allah Taala sebut dalam Quran sini. Ya wak kajian kata dalam buah zabit tu ada muga satu behel yang Tuhan taruh dalam tu benda yang nak memapuhkan kume-kume maring. Walaupun maring tu ia banyak kanton, mana kata yang pertama, marhalah yang kedua, kanton tisang dan tisam. Hak tisam tu dekat nak mati dah lah. Sebab tu bomo tahan ni wak klik boleh dah. Wasiatlah gitu gini, gitu nak. Tetapi hak yang dok pangkat yang 3 nak mati esok dah. Kecak mudah-mudah gitu. Lalu doktor ni ia pakai ayat ni, ia kata semua makan ni kita berhenti habis. Makan wah zabit, ia makan dok dalam keadaan seminggu. Perkara ni perkara yang sungguh, dengan izin Allah Taala hilang daripada penyakit. Penyakit apa? Penyakit saratan, penyakit maring. Tapi berhajat pada ainab hak tak semua obat lah. Kalau hak semua obat tu teruk juga. Nah itu. Tu hak tu hewat tu molek belaka dah macam manusia dok kacang. Nah, kemudian wa'inaban, lepas tu wa qadba ni makna bahasa kita kat sayur so umpama buah timur batal ke kakung ke gapo nama ke hak pedah boleh manusia tu makan. Tu makna qadba. Wa zaitunan wa nakhla. Zaitun ni kalau bahasa kita ke buah lub makkah. Zaitun ni kalau di negeri hak molek sekali, zaitun daripada jenis Palestin. Hak dok di Palestin ataupun zaitun yang ada di Suria, di Syria. Hak ni semolek-molek jenis zaitun. Pas buah ia ni hijau, asalnya hijau, kemudian ia nak jadi simuang apabila ia tua. Kalau tek di lidah tu tak lebih kurang dengan batai wali 4 ritan pahit. Sebab itulah orang Arab ni ia jerukkan zaitun. Dan minyak zaitun ini pedah banyak bagi jisim jasad-jasad manusia. Kalaulah kita itu ada penyakit karir ke penyakit lelah ke apa, minyak zaitun ni boleh membantukan kita. Nah, minyak zaitun tapi hak tail lah, hak asli lah. Wa nakhla ni buah kurma lah, buah tamar kita duk makan tu. Tuhan belaka tu menjadi tu. Wa hadaiqa ghulba, dan hadaik. Gapo? Hadaik ni makna katanya ulama di sini iaitu kebun. Gulba mana apa gulba? Gulba ni makna jadi subur. Kebun yang duk subur tengok hijau molek tu, kandak ki Tuhan tu. Kandak ki Allah Subhanahu wa taala. Wa fakihatan wa abba, dan fakihah. Fakihah ni perkara yang boleh kita makan, yarhamkallah.
perkara yang kita boleh makan dengan cara panggil putik. Supaya dengan buah kayu tu, buah jambu kita makan putik boleh. Tak itu, buah paus kita makan putik boleh. Apa panggil fakihah. Kita tak payah masak dah. So umpama buah gapo, buah apple ke buah gapo panggil fakihah. Tu makna wa fakihatan, kemudian wa abba. Kalimah abba ni makna apa? Iaitu abba ni makna upuk. Kali upuk lah ada naik-naik tu. Upuk yang kita nak buat makan wi binatang ternak ke makan tu. Lepas tu Tuhan kata mata'al lakum wa li an'amikum. Mata'an makna apa mata'an? Mata'an iaitu di sini dia tu jadikan bekalan. Jadi bekalan ni perkara yang manusia itu tak terlepas daripada dia. Apa makna perkara yang tak terlepas daripada dia? Makna kata benda yang jadi asas. Benda yang jadi asas, benda yang jadi dasar seumpama kita ni beras. Kalau negeri Arab gandum. Kalau negeri Afrika ubi. Kalau negeri Afrika atas tu lagi pisang. Itu makna abba. Dan ada sejenis daripada manusia yang kulit hitam makan tanah liat. Ada sampai sekarang ni dah hidup. Mereka itu makan tanah liat. Ya upa-upa, ya adalah cara-cara makan ni dia. Seumpama kita makan sama belacar gapo azakumullah, gitulah dia makan gitu. Makan ni mereka. Tak serupa dengan kita, baik. Itu makna wa abba. Mata'al lakum, bekalan bagi kita, benda hak pedah bagi kita. Wa li an'amikum. Dan li an'amikum mana? Binatang ternak ke hak kita duk boleh tengok hak kita apa nama hak kita duk pera gapo, lembu ke kambing ke gapo, hak itulah makna kata an'amikum. Baik. Gapo tu nak balik? Semua tadi tu musyrikun berimeh habis. Musyrikun berimeh, dahriyun puak ana, iaitu puak i'tikad kata semua perkara ni bitai yang diurus bukan Allah. Tu mana dahriyun. Dan ada satu kumpulan panggil apa nama lagi tu panggil mulhidun. Mulhid orang tak beriman kepada Tuhan mula lagi. So umpama Khomeini kan, Syuyu'iyun dia tak beriman mula kepada Tuhan. Semua tadi ni mereka ini percaya belaka. Gana kata air turun pada langit kepada bumi, pecah tubik behek, kemudian tubik beberapa perkara. Katanya ulama sains, Allah Jalla wa Ala ni menjadikan pokok kayu kepada manusia ni semua jenis tu berapa? 400,000 jenis. 400,000 jenis daripada pokok-pokok kayu, behel-behel kayu yang pedah bagi manusia. Itu tu Tuhan jadi bagi kita. Ya Allah, lalu apabila Tuhan royak gini, Tuhan nak balik kata, begitu juga kami menjadikan air mani tadi masuk dalam rahim ibu, kemudian jadi seorang manusia dalam tu, kemudian Tuhan buat tubik hidup di atas muka bumi ni, kemudian mati tahu dalam kubur. Akhirat esok Tuhan akan buat turun air umpama air mani daripada langit, akan tumbuh manusia, bangkit manusia daripada tanah tu menujukan kepada padang mahsyar. Supaya kamu beriman kata apabila satu malet panput ni turun dalam bumi, marinya air dia tumbuh, hak tu ladah. Kalau mu boleh terima sini, hak ni apa mu tak boleh nak terima? Cuba kita tengok, kita nak ambil benih. Misalnya kita tanam kacang kita lock duduk situ sampai ke kering kotak. Kering duduk situ. Kering duduk situ tu makna kata tak ada hidup. Mampu kecek mudah-mudah. Kita ambil taruh dalam catung dalam gapo, satu masa musim hujan kita ambil buah dalam tanah. Ia naik pula, benda mati tadi tu naik pula, kering tu mati. Supaya juga manusia. Sebab itulah Rasulullah SAW yang kata dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, sebagaimana Imam Ibn Kathir riwayat sini, hadis Abu Hurairah, Nabi katakan sebagai akhir, kullu ibni Adam tiap-tiap anak Adam ni yablah, hancur belaka. Tiap-tiap anak Adam hancur belaka, illa Rasul alaihi salatu wassalam. Alaihimus salatu wassalam, malaikat para rasul dan anbiya jasad dia tak hancur. Seumpama yang mati hari tu, hari ni pun daklah tu sebagaimana kita raya. Tapi manusia biasa ni lain pada ahli Al-Quran, ya hancur. Masuk duduk dalam kubur tu tak lebih daripada 7 hari tu, ya hancur. Hancur. Hari yang ke-7 tu badan dia tu hancur, akan kelik jadi tanah kelik semula. Nah, Allahumma arhamna idza ma saru ilaiha. Allahumma amin. Ya Allah ya Tuhan kami, merahmatilah
kami apabila kami itu diletakkan dalam liang lahat, kami sorang diri dah. Tak ada dah yang lain melainkan Mu lah ya Allah yang merahmatkan kami. Tak ada dah orang kasih kita nak merahmati kita apabila kita duduk sorang situ tu, tak ada dah. Allah Subhanahu wa taala hanya jua. Lalu Nabi kata illa ajbaz zanab. Malaikat ajbaz zanab ni benih hak manusia. Benih manusia duduk mana? Tulai belakang kita duduk di belakang. Akhir sekali daripada tulai belakang dinamakan ajbuz zanab. Ajbuz zanab ni sebagai benih manusia yang tanah tak makan. Ya tak ada. Besar mana lebih kurang besar ni? Ulama kata lebih kurang besar ni. Tapi manusia tu boleh cek lah orang ada ilmu tu. Dia kata illa azbaz zanab minhu khuliqa wa minhu ruqibat. Daripadanya lah Allah Ta'ala jadi, dan daripadanya lah Allah Ta'ala akan bangkit semula. Rasulullah rayak dalam hadis bukan benda hak dengan ulama maduk rayak pula kepada kita. Itulah perkara yang nak kita tahu, kata usul asal manusia mari sini. Tak sah kita duduk di atas muka bumi ni nak akak dada dengan demo tu. Nah, nak deraka pada ibu bapa, deraka pada tok guru, tak ingat budi bahasa, jangan kita buat perangai lagu tu. Ni je hakikat kita. Wala tamshi fil ardi marahan innaka lan takhliqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kita jangan jalan akak dada sedak. Kalau kita jijak bumi pun tak pecah. Sama dengan bukit pun kita tak sama tinggi bukit pada kita. Tak sah benalah tu. Ni ya kita manusia. Lepas daripada tu ayat yang akhir ni kita masuk dalam minggu depan dah. Kalau nak ambil tak ada dengan masa kita ni. Fa idza ja'atis sakhah. Ayat ni siapa dia ada email, nanti tu nak tengok air mata nak menilih dak. Nah, minta Allah Subhanahu wa taala menerimalah apa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita malam ni. Dan insya-Allah pada minggu depan kita nak mai tengok kata fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi. Apabila datang hari kiamat, kita duk sini pok kita duk mari atas masjid ramai gini, kita akan lari daripada pok kita mung kuku. Mari kita tengok gapo sampai manusia boleh jadi gitu. Lari daripada ibu bapa, lari daripada anak, lari daripada isteri, lari daripada kawan gu, lari daripada adik-beradik. Awak apa begitu lalu. Insya-Allah pada minggu depan, pada minggu ni sekadar inilah dulu. As'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma irfa'na al-bala' wal waba' wal corona ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.